Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana datang hospital. I really appreciate. Saya dalam keadaan yang stabil. Cuma ada jahit sikit dekat bibir, atas dan bawah. Lepas tu siku saya. Cuma sekarang ni saya ada sakit, rasa sakit urat belakang saya. Rasa macam tegang sangat. Memang sakit sangat-sangat. So, yang paling pentingnya doakan untuk saya. Doakan. Doa awak semua adalah merupakan doa yang mustajab. Terima kasih doa untuk saya. Maaf saya dan batin. InsyaAllah doakan saya kuat. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa. Salam Ramadan daripada saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah berbuka? Dah standby nak sahur semua? Tag, share, like. Mula-mula sekali kita mendoakan semua mangsa-mangsa kemalangan jalan raya akibat struktur jalan yang semakin hancur. Walaupun setelah aku janji, walaupun setelah piagam PBT, angkat sumpah semua dah lah, tapi masih lagi banyak kes-kes kemalangan yang diakibatkan oleh kerosakan jalan yang tanpa pemantauan, tanpa penyelenggaraan, semua harap aduan. Itu cerita dia. 3 kes kemalangan dalam jangka masa, 3 kes kemalangan yang viral. Maksudnya banyak lagi kes kemalangan, banyak lagi. Tapi yang viral 3 besar. Semalam brother kita Nash, pelakon Neff left-handed, langgar lupa air. Seorang Fort Pantek, dia langgar pothole dekat Nash accident dekat Senawang. Fort Pantek jatuh dekat Puchong, tu kawasan Majlis Bandaraya Subang Jaya, pothole. Seorang lagi penunggang jatuh dekat Ipoh, kawasan Majlis Bandaraya Ipoh. Itu manhole. Dia gali balik manhole tu, petak dalam. Sampai bila benda ni akan berkesudahan? Sampai bila? Bila kita nak tahu bila ni? Dah 2021, bila ni? Kerajaan bertukar, hasil dia macam ni tak? Tahu sebab apa? Apa pendapat korang? Kenapa walau kerajaan bertukar macam mana sekalipun, kata aku membawa perubahan yang lebih baik, aku bawa tim yang lebih baik, aku usaha mendapatkan peruntukan yang lebih besar, aku dah buat, aku janji, aku dah ada piagam PBT yang baru, aku dah buat akta. Tetapi kenapa jalan kita masih macam sial? Tulis. Okey. Pada gua, selain daripada masalah agihan peruntukan yang sepatutnya turun pada pembinaan jalan tu, hasil dia banyak dah. Orang ambil ni, management fee pada pelbagai peringkat, terutamanya untuk sumbangan politik. Itu nombor 1. Nombor 2, rasuah. Sebenarnya sumbangan politik tu rasuah. Sebenarnya kalau kat luar negara sumbangan politik tu rasuah, habis je. Tanya SPRM. Tanya SPRM. Apa pasal sumbangan politik tu tak boleh dijadikan rasuah? Tanya SPRM. Okey? Peruntukan kena sebat. Kerja ala kadar tak ikut SOP. Itu paling besar lah. Itu sebenarnya paling besar yang berlaku di Malaysia ni. Kalau kau tengok macam gua, kalau gua nampak orang buat jalan, gua kata-kata gua akan stop, gua akan tanya. Belajar buat jalan kat mana? Tu nombor 1 gua akan tanya. Belajar buat jalan dekat mana? Kebanyakannya yang gua tanya, nak cakap bahasa Melayu pun tak boleh. Kebanyakan yang gua tanya, nak cakap bahasa Melayu pun tak boleh. So maksudnya mereka ni uneducated people. Okay? Uneducated. Sedangkan carrier kontraktor jalan ni sebenarnya bukanlah sehina tu. Carrier kontraktor jalan ni sebenarnya tidaklah sehina itu. Kebanyakannya mereka yang bekerja kontraktor jalan di luar negara, diorang ada at least certificate college pembinaan jalan. Ada college
Kolej luar negara ada ajar buat jalan. Kat Malaysia ni SPM mungkin tak belajar buat jalan kot kan. Tapi mungkin mana-mana kalau kau pergi kursus kau ambil dekat IKRAM ke, Institut Kerja Raya Malaysia ke, ada ajar buat jalan. Tetapi mereka yang dilantik untuk membuat kerja ni tak ada latihan. Kebanyakan pekerja-pekerja ada syarikat kontraktor di Malaysia ni, gua bercakap dengan korang. Siapa nak bidas boleh bidas, tak ada masalah. Tetapi kebanyakan yang syarikat-syarikat kontraktor di Malaysia ni yang ambil anak-anak buah bekerja ni, selalunya belajar pasal jalan melalui hearsay, dengar, lihat dan dengar. Dia tengok. Hearsay sahaja, tidak ada info-info secara teknikal, tidak ada latihan dekat lapangan, tak ada SOP. Kebanyakan ni hearsay. Kalau bapak dia buat macam tu, anak dia pun kau tengok aku buat macam mana, macam tu. Kebanyakannya hearsay. Ni projek anak beranak lah. Projek anak beranak yang buat kerja tu. Kalau ada yang ada sertifikat sekalipun, ada yang sertifikat dalam jabatan, diorang bukan buat jalan. Diorang jadi bos, supervisor, jadi mandor. Dan mandor ni bukannya ada dekat lokasi. Diorang tak pantau SOP budak-budak ni, diorang tak buat. Diorang tak pantau pun. Jadi hasil dia macam sibai juga lah. Orang yang kita harapkan ada belajar, ada sertifikat, jarang berada di lokasi. Orang yang tak ada sertifikat ni, ada orang ni yang buat kerja-kerja. Kebanyakannya tidak ada pengetahuan secara formal tentang bagaimana nak buat jalan raya. Nak tampal lubang pun jahanam. Itu kebenarannya di Malaysia. Tak percaya? Kau nampak orang repair jalan, kau tanya dia, mana belajar repair jalan? Bagi tengok sijil lah, tengok ada CIDB ke, tengok ada IKRAM ke, tengok, tanya dia. Garanti tak ada. Cakap Melayu pun tak tentu lagi. Itu di Malaysia. Nak bidas gua boleh bidas, tapi buktikan. Kalau dekat Australia tu, budak-budak lepas high school pegang jadi flagman pun tahu macam mana nak buat jalan. Pun tahu SOP TMP, semua complete tahu. Dekat Malaysia ni semua harap orang yang tak ada pengkhususan, tidak ada pelajaran tentang bagaimana nak repair jalan. Bahaya bro. Sangat bahaya. Ini membunuh. Okey, kita ulas sikit tentang kemalangan brother kita Nash. Dia sebenarnya baru sebelum dia kemalangan 2 hari lepas tu, dia baru lepak dekat sini dengan budak-budak Eco Grandeur ni. Gua tak sempat jumpa dia masa tu, gua tengah sibuk. Tak sempat jumpa dia. Sedar-sedar alhamdulillah, sedar-sedar dia kemalangan. Baik. Dia mengikut kebanyakan berita yang kita lihat, dinyatakan bahawa dia kemalangan kenderaan kereta disebabkan oleh lopak air. Now, untuk korang semua, kena faham lopak air ni sesuatu isu yang sangat teknikal. Nak buat tuntutan pun susah, nak saman lagi susah. Kenapa gua cakap macam tu? Lopak air ni boleh berlaku disebabkan oleh jalan yang tidak rata, ada lopak air. Jalan berlubang, ada lopak air. Okey, jalan dah sengit sebelah, ada lopak air. So, apabila kemalangan yang melibatkan isu lopak air ni, kalau mau masuk ke mahkamah, melirit panjang cerita. Kenapa? Pemilik laluan boleh cek, boleh katakan, boleh bertanya balik pada mangsa tentang apa tu dia punya keadaan tayar, bunga tayar dia. Bunga tayar dia okey tak okey? Kelajuan dia, laju tak laju? Berat muatan kenderaan dia, berat ke tak berat ke? Cara pemanduan dia. Banyak benda yang terlalu teknikal kalau melibatkan lopak air ni. Jadi, gua nasihatkan, kalau sesiapa korang yang terlibat dalam kes kemalangan yang melibatkan lopak air, pergi dekat lopak air tu, ambil video, letakkan satu kayu ke, tengok kedalaman lopak air. Okey? Kalau boleh, keluarkan air tu. Bila dah kering, keluarkan air tu. Ataupun tunggu sampai keesokannya, tunggu di kawasan yang sama, tandakan lopak air tu, tengok lokasi yang sama keesokannya. Tengok sama ada lopak air tu sebenarnya adalah
lubang atau tidak. Sebab kalau bawah lopak air itu sebenarnya lubang, korang boleh buat tuntutan ganti rugi ataupun saman kepada pemilik laluan. Okey? Faham Kalau lopak air itu sebenarnya adalah lubang, korang boleh ambil tindakan tuntutan ganti rugi ataupun saman kepada pemilik laluan. Tapi kalau lopak air itu disebabkan oleh mendapan sedikit, tak boleh. Susah, dia teknikal. Masuk mahkamah dia jadikan terlalu teknikal. Dan korang kena ingat, di Malaysia ni, menjadi mangsa kemalangan jalan raya yang diakibatkan oleh kerosakan jalan, susah. Gua ada handle banyak kes, susah. Susah sangat. Sebagai contohnya lah, ada satu kes, ingat tak kes di Pasir Gudang? Arwah Nurul Ain, yang kes kemalangan maut tu, yang gua handle sekejap tu, lepas tu family gua serahkan pada family sebab family dia kata dia boleh take care. Rupa-rupanya sampai sekarang masih belum ada dapat apa-apa daripada bukan pihak pemilik dari pihak Mencon, tetapi dari pihak insurans Mencon. Sampai sekarang keluarga mangsa ni nak dekat raya ni, tetapi dari syarikat insurans Mencon tu masih belum bagi apa-apa jawapan. Kesian tak kesian? Kesian bro, nak dekat raya, budak-budak tu kecil lagi, mak dia dah bercerai, jadi mak dia meninggal, dia tinggal dengan keluarga datuk nenek dia lah, tapi sampai sekarang pihak insurans, bukan pihak Mencon, pihak insurans kepada Mencon tu masih sehingga kini masih belum bagi apa-apa jawapan kepada mangsa. Jadi korang kena ingat benda ni. Bukan senang. Kalau di luar negara, bantuan kepada mangsa sangat baik. Bukan setakat bantuan kepada mangsa. Punca kerosakan jalan tu pun sangat kurang berlaku sehingga mengakibatkan ada mangsa. Sangat kurang di luar negara. Tapi betul lah siapa cakap tu. Menteri kalau lalu tergolek dekat lubang, terus diorang minta maaf. Tetapi ni Brother Nash left-handed, tak ada orang minta maaf kat dia pun, kan? Penunggang yang jatuh dekat kawasan Majlis Bandaraya Ipoh tu, tak ada orang minta maaf pun. Fuk Pantek lagi lah, tak ada nak minta maafnya, kan? Lagi orang yang order tu call, bila makanan aku nak sampai ni? Betul tak? Fuk Pantek, betul tak? Dah lah kau tergolek. Orang, klien lagi call, customer lagi call, bila nak sampai? Itulah orang kata nasib pengguna jalan raya di Malaysia ni. Tolong tag, tolong share, sebarkan. Sebarkan pada ramai orang. Dan gua akan terlibat sebagai salah seorang panel yang Miros panggil. Miros ada panggil gua. Jadi gua akan jadi salah seorang daripada panel. Kita akan membicarakan tentang kelajuan, penunggang sampai bila nak mati pasal benda-benda kemalangan ni. Tetapi sebagaimana pengetahuan gua, sebenarnya mangsa penunggang ni di atas jalan raya ni bukan sekadar kelajuan saja. Dia banyak unsur-unsur lain, terutamanya tentang laluan kita yang sangat bahaya, pembangunan yang tidak mengikut SOP, pembangunan jalan raya yang tidak mengikut TMP, dan kemudian bantuan kepada mangsa itu sendiri sangat susah. Kalau kau pergi overseas, kau akan tahu betapa mudahnya bantuan itu hadir. Tetapi di Malaysia ni, negara Islam ni sangat susah. Kebanyakannya mangsa akan dipersalahkan. So nasihat gua pada korang semua, jangan jadi mangsa, elakkan menjadi mangsa. Bagaimana untuk mengelakkan menjadi mangsa? Pandulah dengan cermat, sangat cermat. Pandulah dengan sangat cermat. Kurangkanlah kelajuan. Okey? Kurangkanlah kelajuan di kawasan edukasi yang tak boleh berkelajuan tinggi. Jalan-jalan bandaran, jalan-jalan persekutuan, jalan-jalan kampung. Tolonglah jangan memandu sangat laju. Gua sendiri tak pandu laju bro. Siapa kenal gua tak pandu laju. Okey? Ingat, kalau kita jadi mangsa, betapa susahnya untuk mendapat bantuan. Susah bro. Ini Malaysia bro. Orang tak kesian mangsa bro. Selagi mana-mana pihak kapitalis ni, selagi diorang ada duit, selagi diorang ada kabel dengan kuasa, saman-saman tak jalan bro. Ini Malaysia bro, saman-saman tak jalan. Betul, tak percaya? Kau tanya tu Kak Zu, KPKT. Apa jadi dengan saman manhole? Kerosakan satu manhole 50,000 hingga 100,000. Kau tanya dia. Mana pergi akta tu?
Hari tu konon macam hero. Saya meluluskan kerosakan satu manhole, trenching, 50,000 hingga 100,000. Mana pergi tu budak macam Bandar Ipoh tu jatuh pasal manhole lah. Pasal manhole lah tu. Pergi tanya Kak Zul tu. Akta dah buat pun tak boleh dilaksanakan. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada satu pun. Daripada 2 tahun lepas akta tu sampai sekarang dah 2021, tidak ada satu pun saman yang kita tahu pemilik utility kena saman 50,000 satu kerosakan hingga 100,000 satu kerosakan. Tak ada. Sedih tak sedih? Ini Malaysia, man. Malaysia. Kononnya ramai orang Islam. Malaysia, bro. Sedih lagi tu. Pergi Kelantan. Air busuk. Air busuk. Itu. Lagi Islam. Jalan-jalan dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Teruk. Jalan pun dah lama. Nak cakap pasal royalty rasa dah dapat. Rasanya dah dapat. Kalau dulu tu gua malas juga nak attack Kelantan ni. Sebab apa? Gua tahu masa tu Kelantan royalty tak dapat. Sekarang dah dapat royalty. Mana pergi duit tu? Kenapa jalan raya masih jahanam lagi? Depan hospital tu kenapa macam tu? Depan klinik kenapa macam tu? Depan Astro kenapa macam tu? Kawasan Tesco dekat bas tu kenapa macam tu? Depan sekolah kota tengok kenapa macam tu? Majlis Bandaraya Kota Baru. Kenapa teruk sangat? Sedangkan dalam Islam lah yang cakap alihkan ranting tu bagus, kan? Mempermudahkan urusan laluan orang lain. Dalam Islam yang cakap. Tapi kenapa gua pergi sana gua pun terkejut. Kalah Selangor Darul DAP ni. Kalah Selangor. Kenapa macam tu? Kenapa air kau busuk? Kelantan kenapa macam ni? Sedih gua. Gua rasa sebab tu lah banyak tokoh-tokoh orang Kelantan ni bagus ni semua pergi luar Kelantan. Kau tengok Datuk Vida Kelantan, Alif Sukri Kelantan, Datuk Atan Kelantan, semua lari daripada Kelantan. Malu. Yang dekat sana pemimpin kat sana semua masih gah lagi kononnya disokong. Tetapi itulah hasil dia. Dah dapat royalty pun macam itulah hasil dia. Malu, bro. Air busuk, bro. Busuk. Tolonglah. Ketepikan konya politik, pentingkan kemajuan, pentingkan keselamatan. Tolonglah. Segan, bro, segan. Siapa lagi? Tokoh-tokoh yang lari daripada Kelantan. Tu, Aru, coughing cancer, Kelantan. Budak Dabung. Hanya coughing cancer Aru. Lari. Apa? Budak Akap. Lari. Gitaris. Lari. Budak Kelantan. Dia, bro. Nilofa. Lari Langkawi. Nilofa. Lari Langkawi. Tak pergi buat kat Kelantan. Malu, bro. Nak buat majlis macam mana kat Kelantan? Air busuk. Tag. Share. Like. Okay? Kita cakap macam ni bukan sebab kita benci Kelantan. Aku sayang Kelantan. Aku nak Kelantan berubah. Ni dah tahun berapa dah ni? Dah 2021 ni. Darah hok Kelantan masih lagi mengalir ni. Berak sokmo. Nanti buruk babi. Jangan buat kocok dah. Kita sayang Kelantan. Kita mohon lah semua tokoh-tokoh Kelantan yang dah keluar bawa mentaliti baru balik ke Kelantan. Bawa mentaliti baru pada Kelantan. Islam tu bagus dah. Tapi kenapa tak macam negara Islam ni? Hok jalan depan masjid, depan sekolah semua jahanam. Berak. Kita sayang Kelantan. Kalau gua tak sayang Kelantan, gua tak akan bagi air mineral pada penduduk Kelantan waktu tengah bencana alam. Gua pergi Kelantan, gua beli air mineral bagi orang kampung. Sebab gua tahu air Kelantan busuk. Setiap kali gua pergi balik Kelantan sekarang ni, gua bawa air mineral. Sedih, bro, sedih. Kat mana? Sekarang ni gua dengar ada nak kena denda pula pasal air ni. Aku tak tahu apa isu tengah naik sekarang. Nanti gua tahu gua up kan. Apa
apa benda dah, permit boring apa benda boring ya. Tapi jangan jadi macam Selangor. Bila dah maju, kan? Kau tengok kapitalis utility dia. Korek jalan sana, korek jalan sini. Pecah sana, pecah sini. Tengok Pari Jaras. Tengok Sungai Buloh. Tengok KL lah. Air Selangor ni masuk kawasan KL. Kau tengok KL macam mana. Utility air Selangor ni. Punyalah Pukimak, dia punya mentality, syarikat utility. Kroni multi-billion. Tapi kau tengok hasil dia buat kat Jalan Raya Malaysia ni. Tak ada siapa ambil tindakan bro. Tak ada siapa. Kenapa tak ambil tindakan? Sebab sekejap lagi nak raya. Nak raya. Hello, air Selangor saya ni daripada jabatan ni, kalau boleh nak minta hamper. Gift, dog gift. Family day. Kalau boleh bagilah hamper. Korang PBT kan, penguatkuasa, tapi kau meminta-minta pada utility ni. Kau meminta-minta. Kau punya kuasa dah jadi macam taik lah. Orang dah tak takut pada kuasa kau dah. Diorang pijak kau punya akta. Sebab korang meminta-minta. Kau faham tak? Meminta macam minta sedekah. Kau tak? Sebab tu diorang tak respect pada akta. Diorang tak respect pada undang-undang. Sebab korang, bos-bos korang sendiri meminta-minta. Minta sponsor lah, minta inilah, minta itulah. Ni nak raya. Hello ni. Tayar botak ni. Nak balik kampung ni. Ini semua game kita dah tahu lah bro. Tolong. Jangan meminta-minta. Okey? Beri. Ada kuasa. Jalankan tanggungjawab. Beri balik pada rakyat. Ini kalau time-time sekarang ni buka pacak bazar Ramadan. Kau tengok penguatkuasa time-time bazar Ramadan ni. Ni. Ni salah ni. Ni face mask tu. Jaga jarak. Pakai uniform bro. Pakai uniform tiba-tiba jadi lain bro. Kalau kat rumah tak ada macam tu. Bila pakai uniform jadi lain. Tapi jalan berlubang. Kat tapak bazar Ramadan tu jalan macam Pukimak tu. Itu tak pandang. Tapi dia punya tengok orang kan. Bodoh. Sebelum kau cukai orang ni, kau nak tanya pasal permit, kau nak tanya pasal cukai, kau nak tanya pasal SOP ni, kau tengok jalan tu dulu, tapak bazar Ramadan tu macam mana. Kau pergi tengok dulu. Jangan bersikap tak adil. Okey? Tag, share, like. Sementara tu gua makan satu lagi cookies. Ini sesuai untuk buat kuih raya. Kuih raya lah. Tapi dia bukan kuih. Ini memang ada persen coklat. Tulis. Apa nak tulis. Nak bidas. Gua tak ada halnya. Tak jahal bro. Gua tak jahal bro. Betul bro. Meru. Tengok jalan Meru. Turap time hujan. Sekarang ni musim hujan kan. Berlambak orang turap time hujan. Tak ada pun penguatkuasa. Ingat bro. Uniform korang tu kat dunia je. Sekejap lagi kau pencen kan. Kau buka uniform kau tu, orang tengok kau, teringat kau dulu buat perangai kat rakyat macam mana. Ludah je bro. Jangan bangga sangat dengan uniform kau. Jangan bangga sangat dengan pangkat kau. Kecil besar kita tengok kau. Okay? Tag, share, like. Utuh tu kali. Utuh.